قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي وارح سري وقلبي من لظاها والشواظي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, pada pagi ini seperti mana yang kita rancangkan, alhamdulillah pagi ini dapat kita bersama dan bersua di dalam siri yang keempat, setelah mana kita bersiri 3 siri dan ini siri yang terakhir. Kalau kita lihat tajuk pada pagi ini, iaitu tajuknya amalan hari raya, amalan di hari raya dan juga ziarah kubur. Apa kaitannya dengan program kita yang sebelumnya? Kalau kita lihat program kita yang sebelumnya, pada hari yang pertama, sesi yang pertama, forum kita bersama dengan Profesor Dr. Asmadi dan juga Maulana Lutfi, kita menyebutkan tentang perundangan Islam, mazhab dan fatwa. Kemudian siri kedua kita membincangkan tentang amalan orang Melayu di bulan Ramadan, khususnya malam 7 likur, dan insya-Allah semalam malam 7 likur lah, sebab likur itu dimulakan dengan 21, likur 1 sampai likur 7, maknanya malam 7 likur, malam 27. Jadi pagi ini kita akan menyambung tentang bagaimana kita nak mengakhiri Ramadan. Sebenarnya sedih nak sebut akhiri Ramadan ni. Jadi kita membawa bersama-sama di dalam masih lagi alam maya. Kita duduk dalam rumah, stay at home, seperti mana yang amat berhormat Perdana Menteri kita mengatakan stay at home, stay safe, jaga kita, tetapi kita duduk dalam rumah ni biar dapat pahala. Jadi insya-Allah kita datangkan panel kita pada pagi ini, iaitu yang pertama sekali yang berbahagia Ad-Da'i ilallah Al-Fadil Maulana Wan Tahir Al-Mazahiri, dan juga yang mulia iaitu Ad-Da'i ilallah Al-Fadil Dr. Aiman Al-Akiti. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semua yang datang pada hari ini hebat-hebat belaka. Jadi insya-Allah kupasan yang kita hendak dengar ni baik dengar betul-betul. Kalau TV 9 ada tanyalah ustaz, dia kata apa? Tahu jangan keliru. Jadi kita hari ini kita nak berkongsi ilmu sambil kita duduk dalam rumah, kita berbincang tentang permasalahan ataupun tentang perkara ulima minad dini bidarurah, perkara yang sepatutnya kita tahu. Dah lama dah patutnya kita tahu. Tetapi sebab kita tak ambil tahu, maka kita tak tahu. Jadi insya-Allah bersama kita pada hari ini iaitu Maulana Wan Tahir. Maulana berasal daripada Pahang. Temeloh Pahang. Ya, saya Temeloh. Temeloh Pahang, dan pernah menuntut ilmu di Hadramaut.
Saya mengenal Maulana di Hadramaut. Tapi sekejap je. Sebab Maulana lepas tu pergi ke India, Pakistan. Pakistan ya saya. Pakistan. Jadi Masya Allah tu dapat sulami ilmu di Hadramaut dan ilmu di Pakistan. Jadi ini dua madrasah yang kalau dilihat nampak berbeza tapi sebenarnya asasnya sama. InsyaAllah kita akan dengar kupasan daripada Maulana. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Dr. Aiman Al-Akiti, seorang doktor yang yang tidak sunyi kedengaran suaranya di Radio IKIM, iaitu Fas'aluna Fas'aluna Imanuna. Jadi berkaitan dengan ilmu tauhid, kita akan tanya kepada Dr. Aiman. Alhamdulillah bersama dengan kita iaitu seorang doktor yang mengambil ilmu pada asalnya daripada Indonesia juga. Doktor ambil ilmu di Indonesia di mana tu? Di Kediri, Jawa Timur. Oh, Masya Allah. Tengok, kepada sesiapa anak-anak, ibu bapa yang ada anak-anak, tengok, contohilah mereka ulama-ulama Melayu kita ni yang belajar di negara jiran dan negara Arab, hatta negara India, Pakistan, tetapi bila pulang membawa ilmu tersebut untuk dikongsi. Dan akhirnya Dr. Aiman mengambil ijazah PhD di Universiti Morocco, Maghribi. Apa nama universiti itu, Doktor? Universiti Al-Qarawiyyin. Universiti Al-Qarawiyyin, Jami' Al-Qarawiyyin. Masya Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita dapat berkongsi ilmu yang mana dada-dada mereka ini memenuhi ilmu. Jadi insya-Allah pagi ini kita akan mendengar apakah kupasan daripada mereka ini, insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan keberkatan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat Ramadan Allah SWT berikan kefahaman kepada kita, dan mudah-mudahan berkat Ramadan Allah SWT pelihara fahaman ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya di bumi Nusantara ini, mudah-mudahan terpelihara dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala man wasna salih wa ala man sayyidina Rasulullah sallam wa ala kuntin salih wa ila hadratin Nabi sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah. Kita ni sedikit hari lagi akan bertemu hari Ramadan, hari raya, dan Ramadan akan meninggalkan kita. Jadi kita tertanya-tanya, bagaimanakah umat Islam sebenarnya nak meninggalkan Ramadan? Kita meninggalkan Ramadan ke kita ditinggalkan Ramadan? Nanti Maulana boleh beritahu. Kita meninggalkan Ramadan ke kita ditinggalkan Ramadan? Beza tu. Kalau dalam bahasa Melayu, meninggalkan dan ditinggalkan lain. Maknanya sifat tu pun akan jadi lain sebenarnya. Dan bagaimana kita apabila Ramadan itu mengakhirkan bulannya, kemudian kita nak menyambut hari raya, dan bagaimanakah kita ingin membuat persediaan untuk menyambut hari raya. Maklumlah, dalam diam-diam pun Shopee katanya hebat jualannya, Lazada hebat jualannya, semuanya hebat. Tak pergi, tak keluar shopping pun boleh bershopping dekat alam maya. Ini hebat ni. Jadi insya-Allah tafadhal mashkura, nasma' wa iyyakum bima fatahallahu alaih Maulana Wan Tahir, tafadhal mashkura ma'jura. Terima kasih alhamdulillah kepada kita punya moderator, iaitu Ustaz Ahmad bin Syahadan Al-Hadrami, dan juga terima kasih kepada Dr. Aiman Al-Akiti itu bersama dengan kita pada hari ini. Masya Allah, saya merasakan diri ini tak layak berada di sini, tapi alhamdulillah Allah SWT beri kita manfaat untuk kita kongsi bersama-sama untuk manfaat insya-Allah. Jadi bila diminta untuk bahaskan tentang persiapan untuk hari raya kita ni, begitu juga kita berada di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan
pada hari ini, yang kita duduk hari ini yang merupakan terakhir dah, hari yang terakhir daripada Ramadan. Kalau orang yang beriman, orang yang bertakwa ni, maka dia akan sedih dengan pemergian Ramadan. Kenapa kita dengar Nabi SAW dia berdoa untuk dapat Ramadan daripada bulan Rajab lagi. Ya Allah, berkatilah aku di bulan Rajab, kemudian bulan Syaban, sampaikan pada bulan Ramadan. Jadi bila kita lihat dengan doa Nabi ni, tahulah Nabi ni merindui Ramadan ni daripada Rajab lagi. Bahkan tiap-tiap umat Islam pun yang cinta kepada Nabi SAW, yang nak kepada ittiba' kepada Nabi SAW, semua suka akan bulan ni. Apabila perginya bulan ni, maka kita akan merasa sedih. Kenapa amalan yang ada pada bulan ni tak sama dengan bulan lain. Apatah lagi, pada bulan ni merupakan bulan madrasah bagi kita. Inilah bulan yang mana kita dapat tarbiyah diri kita dengan puasanya, dengan ibadat malamnya, dengan berbagai memperbanyakkan bacaan Al-Quran, zikir dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan banyakkan sedekah dan sebagainya. Jadi kalau bagi kita ni kan, apa yang ada sedikit kan, boleh kita kata apa, cinta kepada Nabi SAW, keimanan kita. Kita nak kata kita ni orang yang takwa tinggi sangat, tidaklah, tapi kita harap kita dimasuk di kalangan orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi kita akan sedih dengan pemergian Ramadan ini. Jadi saya ingat, tapi kalau setengah orang ramai di antara kita ni, kita rasa seronok. Oh, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Oh, kita nak raya ni. Kita seronok dengan raya. Jadi tak apalah, Alhamdulillah, Masya Allah. Bila kita sebut bab raya, mungkin kita nak raih kemenangan pada bulan Ramadan. Kan? Tapi insyaAllah, untuk kita nak sambut raya tu, mungkinlah kita ada, saya terpanggil untuk berkongsi tentang kalam Al-Arif Billah. Waktu saya belajar Mishkat, dia sebelum kita masuk ke Sunan Sittah, kita akan belajar satu kitab namanya Mishkatul Masabih. Itu dihimpunkan hadis Sunan Sittah, kemudian hadis daripada Baihaqi, kemudian hadis daripada riwayat Razin dan sebagainya lah. Maka ada satu kalam Al-Arif Billah ni disebut dalam syarah Mishkat. Dan terutama apa dalam syarah ada satu kitab dipanggil Mazahir Haq. Di situ dituliskan, dia petik satu kalam Arif Billah masyhur yang mana berkaitan dengan hari raya ni. Antara kalamnya iaitu yang berbunyi laisal abdu liman labisal jadid. Laisal aidu liman labisal jadid. Jadi hari raya tu bukan hari orang yang pakai baju baru. Innamal aidu liman amana bil wa'id. Sesungguhnya hari raya itu adalah orang yang beriman dengan wa'id. Begitu juga disebutkan laisal aidu liman tabakhara bil 'ud. Bukanlah hari raya itu adalah hari bagi orang yang apa, yang dia memakai bau-bauan wangian. Innamal aidu litaibil ladzi la ya'ud. Iaitu sesungguhnya hari raya itu adalah bagi orang yang bertaubat, yang tidak lagi kembali kepada dosanya. Begitu juga disebutkan laisal aidu liman tazayyana bi zinatid dunya. Bukanlah hari raya itu orang yang berhias dengan hiasan dunia semata-mata. Innamal aidu liman tazawwada bi zadit taqwa. Bahkan hari raya itu adalah orang yang berbekal dengan bekalan takwa. Begitu juga disebut laisal aidu liman rakibal mataya. Innamal aidu liman tarakal khataya. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang naik kenderaan yang hebat-hebat, megah, gah-gah. Tapi sesungguhnya hari raya itu adalah orang yang meninggalkan dosa-dosa. Laisal aidu liman basatal bisat wa innamal aidu liman jawaza sirat. Jadi bukanlah hari raya itu bagi orang yang membentang permaidani macam kita hari ni lah, bentang kapet dan sebagainya. Maknanya bukan semata-mata itu, tapi bahkan hari raya itu adalah orang yang mana dia dapat melapasi titian serat di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan kita daripada titian serat dan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalam Al-Arif Billah ni Masya Allah sangat
memberi kita pengertian yang mendalam tentang maksud hari raya tersebut. Kemudian bila kita sebut bahagian persiapan hari raya, bila kita nak buat persiapan hari raya ni, yang pertama sekali sebelum kita pergi kepada raya tu, kita jangan lupa zakat fitrah lah. Zakat fitrah ni memang wajib bagi kita. Sebab itu sebelum kita nak pergi pada hari raya, kita ingatkan diri kita, adakah kita dah bayar zakat fitrah? Kenapa zakat fitrah ni dia tak kira sama ada apa, hamba pun kena, orang yang merdeka pun kena, lelaki pun kena, perempuan pun kena, kanak-kanak pun kena, kan? Semua, bayi pun kena juga. Kalau kenalah pada waktu dia. Sebab apa? Bila kita lihat dekat sini, zakat fitrah, Nabi SAW minta suruh kita tunaikan sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bagi tahu Nabi SAW fardukan kepada kita zakat fitrah, iaitu sa'am min tamar, iaitu lebih kurang segantang daripada tamar, atau sa'am min sya'ir. Jadi ulama kita bagi tahu kat sini segantang daripada makanan asasi kita, iaitu kita daripada sini segantang beras lah dia bagi. Alal abdi wal hur wal zakar wal untha wal saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila salah. Jadi Nabi SAW suruh selesaikan masalah zakat fitrah ni. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke, kemudian apa dia, yang besar ke yang kecil ke, semua di kalangan orang muslim, sebelum dia keluar pergi mengerjakan salah, iaitu salah Aidil Fitri. Kemudian apabila kita timbul hari raya pada hari ini, antara yang biasa yang kita diperingatkan, iaitu beza di antara hari raya puasa dengan hari raya haji. Hari raya puasa, sebelum kita menunaikan salah hari raya tadi, kita disunatkan untuk makan dulu, barulah kita mengerjakan salah, pergi keluar salah. Tapi zaman kita ni, zaman PKP, memang yalah, solat hari raya pun dia bertapis juga, ada bilangan-bilangan dia. Jadi tak semua dapat dalam rumah. Dalam rumah, jadi semua bakal jadi imam lah, Masya Allah. Imam yang tak pasti. Jadi bila kita lihat dalam satu hadis Nabi SAW ada disebutkan berkaitan dengan Nabi SAW, sebelum Nabi menunaikan salah apa Nabi buat. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya kan Nabi SAW, kan Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witra. Hadis bagaimana dalam Sahih Bukhari. Maksudnya apabila tibanya hari raya puasa, maka Nabi SAW dia takkan keluar pergi ke solat dulu, melainkan Nabi ni akan makan dulu. Apa yang Nabi makan? Nabi akan makan daripada tamar, buah-buah tamar lah. Kemudian Nabi akan makan secara witir, secara ganjil. 1, 3, 5. Jadi ulama bagi tahu, tamar ni bukan Nabi makan waktu hari raya je, tapi waktu nak buka puasa, waktu nak sahur, ada dipanggil aswadain. Jadi antara hikmah kenapa Nabi mulakan dengan tamar dulu. Tamar ni satu manisan. Jadi ulama bila bahaskan tentang manisan ni, maka banyaklah kelebihan-kelebihan manisan ni. Mula dengan perkara yang manis, tambah lagi hari raya ni kita nak kemanisan tu masuklah hati kita. Hati ni dia jadi kuat apabila kita selalu makan benda-benda yang manis. Bukan gula lah. Manis yang daripada buah kan. Masya Allah, manis yang Allah SWT jadikan lah. Tak ada semua benda yang semula jadi, semuanya Allah jadikan. Jadi antaranya ulama bagi tahu antara apa kelebihan Nabi mulakan dengan manis. Kenapa? Manisan boleh menguatkan pandangan. Masya Allah. Manis ini muafiq dengan iman. Sebab itu ulama menulis orang yang mimpi benda manis, maka dia akan dapat halawatul iman. Masya Allah. Masya Allah. Dia tak habis mimpi pula. Jadi manis ni dapat melembutkan hati. Kita ni alhamdulillah lah, hari raya ni kita naklah berbaik sangka pada orang, jumpa semua orang, bersilaturahmi. Jadi dengan manisan ni dapat lembutkan hati kita. Masya Allah. Muka manis macam mana? Maulana muka manis. Muka manis senyum je. Maulana senyum, doktor senyum. Allahu Akbar. Kita nak belajar senyum macam Nabi ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Jadi manis sebab itu afdal mulakan iftarnya dengan benda manis. Masya Allah banyaklah kemanisan. Jadi ada hikmah lah benda manis ni. Sebab itu bila kita tengok sekarang ni, Masya Allah, kita boleh hari raya banyak kuih-kuih manis kat kita. Tapi kuih manis tu kita kena jaga juga. Dia manis tu tak tahulah dia asal daripada mana kan. Okey. Kemudian bila kita sebut tentang persiapan untuk hari raya, kalau boleh Nabi SAW bila mula dia dah habis makan dah, maka Nabi akan keluar untuk pergi tunaikan solat hari raya. Bila Nabi nak tunaikan solat hari raya, maka Nabi akan pilih jalan yang lain. Pergi dia jalan lain, balik dia jalan lain. Ini sebagaimana yang disabdakan, yang disebutkan oleh sahabat Nabi SAW, iaitu Jabir radhiyallahu anhu. Kerana Nabi SAW idza kana yaum 'id khalafa at-tariq. Nabi pergi pada hari raya, biasanya Nabi akan pergi jalan lain, kemudian Nabi akan balik jalan lain. Banyaklah hikmah yang diceritakan dalam syarah berkaitan dengan hadis, iaitu disaksikan oleh makhluk-makhluk. Sebab itu Nabi pilih jalan lain. Jadi tapi PKP ni tak semualah orang dapat buat ni. Kalau kita nak amal dalam rumah, wallahu a'lam lah. Nikmat diambil lah. Allahu Akbar. Tapi insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT angkat wabak ni daripada kita, kita boleh lagi amalkan insyaAllah. Jadi begitu juga tuan dimakan oleh Allah SWT pada hari raya ni, apa, bermaaf-maafan. Tapi sebenarnya bermaaf-maafan ni dia bukan tunggu hari raya je kan, dia kena setiap hari bermaaf-maafan. Bahkan kalau kita tak maaf sebelum Ramadan lagi, ya Allah, kita pun terutama sekali kalau kita ada masalah dengan ibu bapa kita. Ini yang kita takut ni kan, takut dosa apa, pahala kita tidak diterima. Kemudian bila kita sebut tentang apa yang biasanya bila kita lihat orang bagi duit raya pada hari raya, sebenarnya satu perkara yang sangat ubu. Sebenarnya duit raya ni patut kita bagi dia bulan puasa lagi. Sebab apa, ganjaran yang ada pada bulan puasa berlipat kali ganda berbanding hari raya tu. Jadi macam mana kita nak buat? Tak apa, kita bagi dulu separuh bulan puasa, kemudian kita bagi lagi separuh hari raya. Jadi tambah sekarang ni duit raya kita boleh transfer kan. Jadi Masya Allah. Jadi pahala yang ada pada bulan puasa ni, Masya Allah, ganjaran dia daripada 10 boleh pergi 70, kemudian boleh pergi sampai 700. Masya Allah. Dia boleh meningkat mengikut apa kita punya niat dan kualiti keikhlasan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi insya-Allah banyak lagi lah perkara-perkaranya, tapi saya serah kepada moderator. Masya Allah, kita sudah mendengar, tapi bila cerita pasal raya ni takut kita rasa nak raya terus sedangkan Ramadan ni ada. Sebab tu kalau kita dengar, kalau kita pergi dekat shopping kompleks, pergi kat mall, kita dengar lagu raya. Sebab tu kita orang yang suka dengan Ramadan ni, bila masuk je mall, shopping kompleks, kita nak beli barang keperluan untuk berbuka. Awal-awal lagi dah pasang lagu raya, rasa marah juga. Sebab belum lagi. Ini apa kata, promosi jualan-jualan ni boleh tahan juga. Orang baru Ramadan dia dah keluar raya. Itulah apa yang disebutkan oleh Maulana tadi. Kita dengar bagaimana kita nak mengakhirkan Ramadan. Sedikit saya tambah, mengakhirkan Ramadan ini ada satu kelebihan di malam raya. Selalu malam raya kita tertinggal. Malam raya ni sebenarnya ada satu fadilat yang besar, iaitu barang siapa yang menghidupkan dua malam, iaitu malam hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hidupkan hatinya semasa ketika mana manusia punya hati kebanyakannya makhluk Allah mati hatinya di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita ambillah sedikit daripada fadilat, kelebihan bangun malam ataupun hidupkan malam kita yang terakhir di bulan Ramadan yang terakhir betul-betul.
Sebab tu kita orang Malaysia, kita bertakbir dari rumah ke rumah. Jadi kalau kita tak dapat takbir rumah ke rumah, nanti kita dengar bagaimana kupasan Dr. Aiman Al-Akiti, bagaimana kita mengakhirkan Ramadan dan juga pada Syawal. Apa yang tertinggal daripada apa yang hendak dikongsi oleh Maulana, Dr. Tafaddal Mashkura Ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada yang terhormat moderator kita Al-Ustaz Ahmad Syahdan, kepada Maulana Wan Tahir Al-Mazahiri, kepada segenap asatizah alim ulama di luar sana, wabil khusus hadirin wal hadirat hafizakumullah yang mendengarkan program diskusi iaitu Hari Raya dan ziarah ini. InsyaAllah sebenarnya saya tak layak sebab kalau dah ada air maka saya ni turab tayamum ni la yasih. Masya Allah. Bertayamum. Ini kalau mutawadih. Tapi kerana Ustaz Ahmad Syahdan dah paksa saya, so saya terpaksa lah ikut. Dan insyaAllah Fadilatul Ustaz minta untuk menerangkan apa yang perlu dilengkapkan daripada apa yang telah diucapkan dengan kalam zahabi oleh Maulana Wan Tahir, iaitu mungkin saya ingin tambahkan apa yang Ustaz Ahmad Syahdan dah singgung tadi, iaitu salah satu sunat yang paling penting di malam raya dan juga yakni subuh raya, iaitu Ihya'u Lailatul Aid. Jadi Ihya'u Lailatul Aid bi ta'atillahi ta'ala au bi ibadati min zikrin wa salatin wa tilawati Qur'anin wa takbirin wa tasbihin wa istighfarin, yang mana termasuk disunatkan untuk menghidupkan dua malam Lailatul Aid, iaitu Aidil Fitri wa Aidil Adha. Iaitu dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Ibadah kat sini dijelaskan dengan min bayan, iaitu min zikrin. Boleh dengan zikir, boleh dengan solat, baca Al-Quran, takbir, tasbih, beristighfar. Yang mana wa yahsulu zalika bisulusil akhir minal lail, yang mana kita boleh dapatkannya dengan 3/3 malam yang terakhir. Maksud dia malam itu, ya, sepertiga malam yang akhir itu. Dan juga kalau boleh menghidupkan seluruh malam seluruhnya juga dianggap aula. Dikata macam itu. Kerana apa? Kerana hadis Rasulullah SAW, man ahya, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Fitri wa Lailatul Adha, iaitu malam Aidil Fitri wa Aidil Adha, muhtasiban, dalam keadaan menghitung-hitung. Jadi dia berkira berapa pahala yang dia dapat ni menghitung. Lam yamut qalbuhu, tidak mati hatinya yauma tamutu qulub, iaitu pada hari yang mana hati-hati ini mati, iaitu hari kiamat atau hari ketika dia mati, iaitu hati ini tak mati, dia hidup. Jadi hadis ini riwayat At-Tabrani dalam Kabir, yang mana disebut oleh banyak ulama dan disebut di sini adalah hadis hasan dengan beberapa lafaz yang lain. So dari sini kita boleh tahu bahawa pentingnya kita menghidupkan malam Aidil Fitri ini dengan benar-benar hidup. Kalau boleh tu malam kita tahajud, kita zikir dan baca Quran dan selain takbir. Dan juga disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um, yang mana dia kata ada 5 malam yang dianjurkan berdoa di dalamnya, iaitu 2 malam Aid, iaitu Aidil Fitri wa Aidil Adha, kerana mustajabun, pada malam tersebut adalah malam mustajab. Fayustahabbu aidan kama yustahabbu fi lailatil jumu'ati wa lailata awwali rajab wa nisfa sya'ban. Jadi ini adalah malam-malam yang kita hidupkan. Itu satu. Yang kedua adalah masalah al-ghuslu wa tatayyub, iaitu mandi sebelum kita berangkat untuk solat Aid lah, of course. Dan juga tatayyub ini berpakaian yang wangi-wangi dan bersiwak, istiak. Lubsur rijali ahsana siyab, iaitu lelaki memakai pakaian yang secantik-cantiknya. Kalau saya waktu kecil, mak selalu sebutlah kena pakai baju baru. Mungkin itu kiasan, maksud dia baju baru dalam erti bila baru mesti cantik lah. Tapi jangan kita taskilkan diri kita, setiap raya kena beli baju baru, nanti kita salah persepsi. Yang betul adalah memakai pakaian dari segala pakaian kita yang paling cantik. Ini yang disunatkan. Jadi kalau Ustaz Ahmad Syahdan ni balik dari Hadramaut tu pakai ridak yang paling cantik lah. Saya tahu kalau dari Hadramaut ridak dia cantik-cantik.
Kami di Maghribi tak ada rida, ada jalabah je. So itu contoh dia. Ini kerana apa? Qiyasan alal jum'ah dan izharan kerana menzahirkan li ni'matillahi wa syukrihi, kenikmatan terhadap Allah SWT dan juga nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita dan bersyukur. Dan of course kita mandi yang mana menurut mazhab Syafi'iyah adalah binisfil lail, dimula dari nisfil lail sampai pagi, dan juga melihat pada atau dikiaskan pada kana Aliun wa Umar radhiyallahu anhuma yahtasilan yaumal Aid, iaitu mereka berdua Ali dan Umar ini mandi pada hari Id. Ini contoh dia. Ini adalah perkara yang disunatkan pada hari Id. Dan selain bertakbir ni yang saya rasa kita semua dah tahu, yang juga Maulana dah sebutkan, mentakbir sama ada bertakbir di dalam rumah, di masjid pada malam tersebutlah, malam raya kita nak sebut malam Aidilfitri ni, dimula setelah solat dan lain-lain kita bertakbir ulang-ulang bawa anak-anak kita. So kalau kita dah dalam PKP ni, saya rasa kita boleh takbir dengan online. Ini termasuk syiar. Kerana apa? Kalau menurut dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawa Ismail Zain yang dikumpulkan oleh Fadilah Syekh, yakni guru kami, iaitu Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, di situ disebutkan bahawa ini adalah nau'un minasyiar. Jadi sejenis syiar, walaupun masuk dengan tilfaz, dengan television, dengan radio, mizyak dan lain-lain, ini adalah nau' minasyiar. Dan nanti jangan lupa juga iaitu masalah makanan, Maulana Tahir dah sebutkan, masalah memberi zakat fitrah, iaitu kalau boleh sebelum solat Aid, yang mana dalam hadis kalau setelah Aid dianggap sadaqatun minas sadaqat sahaja. Tapi ada satu mungkin saya tambahkan tentang duit raya. Jadi dalam beberapa kitab malah betul Ramadan kita dianjurkan sedekah supaya berlipat ganda, tapi fi yaumil Aid juga disunahkan tausiah alal ahli, iaitu rasa terbuka. Maksud dia kita very cherish lah, bahasa Inggeris dia cherish ni, bagi duit, senang, suka, senyum dan lain-lain. Wa kasratu sadaqatin nafilah bihasabit taqah. Ini dia sebut dalam kitab-kitab, iaitu dalam kitab-kitab fiqh, iaitu pada hari Aid disunatkan untuk memperbanyak sedekah nafilah bihasabit taqah, dengan sekadar kemampuan kita, ziyadatan an adatihi, lebih daripada yang biasa kita buat. Supaya lebih-lebih lagi kalau orang tersebut yang kaya raya ni, yang kaya raya kalau boleh bagi lebih banyaklah. Dan yang selanjutnya disebut oleh ulama adalah tentang farah, izharul farah fi wajhin, atau fi wajhi man yalqahu minal mu'minin. Jadi bila dijumpa mukmin dia kena senyum. Jadi kalau boleh kita time PKP ni kita tak jumpa orang, kalau beraya pun kurang daripada 20 orang kan, yang dah disebut oleh kerajaan sesuai dengan saiz rumah dan lain-lain SOP. Okey, senang nak kata, kalau tak jumpa orang pun kita dalam rumah bertemu isteri, anak, hari tu jangan marah-marah, jangan muka masam. Hari tu kena sentiasa senyum, macam kita dah malam pitu likur ni, kalau bahasa orang Jawa sebut. Kita dah hari pitu likur ni, 27 ni, kita senyum sahaja. Masya Allah, wajah Maulana Wan Tahir ni senyum sahaja dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Ini yang kita nak. Lalu ditambah satu lagi tentang, of course, solat Id, walaupun kita dalam musim PKPB ini, jangan kita tinggalkan solat Id kita. Kita solatlah di dalam rumah, walaupun dia adalah sunat, tapi dia adalah sunat yang kalau boleh kita lakukan. Dan jangan lupa untuk melakukan khutbah juga, kecuali kalau kita seorang. Kalau memang duduk bujang kat dalam rumah, dalam bilik seorang-seorang, itu tak perlulah khutbah, cukup solat Id. Tapi kalau ada dua orang, dia baru kahwin ni, baru kahwin, dia dengan isteri dia sahaja, boleh khutbah. Dan kalau boleh disunatkan khutbah. Jadi masalah khutbah ini perlu difahami di dalam Hayatul Kibari Ulama Al-Azhar. Dia hanya mengatakan la tushtaratu, tidak disyaratkan. Memang betul dia bukan rukun, tapi dia hanya sunat daripada salatul Id untuk memberi khutbah setelah salat Id. Maka kalau dua orang macam mana? Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i termasuk Bushra Karim dianggap sunnah untuk berkhutbah. Dan saya bagi tips lah bagi suami-suami di luar sana, kalau bagi khutbah nanti puji-pujilah isteri banyak-banyak dan bagi nasihat lah, masak sedap-sedap. Seorang isteri itu boleh boleh mauizah secara tidak langsung dalam khutbah Idul Fitri pada hari ini, ya insya-Allah. Aku qauli hadza insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, baik. Alhamdulillah kita dengar
huraian dan kupasan pencerahan di antara dua panel yang kalau nak cakap didatangkan khas pun saya pun duduk kat rumah sendiri. Jadi alhamdulillah didatangkan khas di dalam forum ARG KLS pada hari ini, pada pagi ini insya-Allah. Saya teringat kalau mungkin tambahan sajalah. Saya masa belajar di Hadramaut dulu, baju raya ni kami tak sampai terlupa. Maknanya guru tu didik kita sampai kita feeling nak raya tu lambat. Pagi malam tu dah tahu apa ni di Hadramaut kalau nak tahu raya dia bunyi meriam. Jadi bila bunyi meriam tu baru tahulah. Jadi masa itulah malam takbir itulah, lepas kita takbir ramai-ramai kat dalam musalla Ahlul Kisah dekat Tarim tu, lepas tu keluar barulah pergi suk, pergi pasar beli baju. Masa itulah pakai sikit-sikit sebab lepas tu balik nanti kan ada bangun malam, takbir sambil baca Quran khatam. Lepas tu bila habis khatam, yang tadi disebut oleh Maulana tadi, mungkin kat sini tak tahulah, kita hari ni kita nampak macam Maulana kata makan kurma tu ialah untuk berbuka kan, berbuka sebab kita tak puasa, kita tunjukkan. Tapi di sana kami dididik waktu lepas subuh tu terus kurma datang. Maknanya guru tu datang kurma tu, kita terus makan kurma. Jadi maknanya agak kelainan lah, selalu kita sarapan dulu baru makan kurma ke. Ini waktu lepas subuh dah kita sarapan, kita dah berbuka. Dan satu tambahan lagi iaitu lepas tu satu lagi tadi, lepas dia satu Syawal haram kita berpuasa, tapi lepas tu kami terus berpuasa. Satu tarim, maknanya kalau saya tinggal dekat Keramat ni, satu Keramat semua puasa. Jadi rasa macam puasa terus, puasa Syawal. Jadi insya-Allah kita masuk round 2 pula. Round 2 ni dia perlu difahami betul-betul. Sebab hari ni kadang-kadang kita dengar-dengar tapi kita tak tahu apa pandangan ulama yang ramai. Kita tanya kepada Maulana. Kat Malaysia ni kita sambut hari ni banyak, bukan Malaysia je, satu dunia. Ada hari bapa, ada hari ibu, ada hari guru. Okey, baik. Ada pula pendapat mengatakan kalau kita sambut hari ibu, haram. Tak boleh. Dia katakan sambut hari ibu tu sebab kita meraihkan paderi ke apa, bukan paderi, apa perempuan? Perempuan lah. Seorang perempuan. Rahib. Jadi dia kata tak boleh sambut hari ibu. Jadi sedangkan dekat Malaysia ni ada banyak hari-hari lagi. Dia kata hari Islam ni hanya hari raya Aidilfitri ni hari raya je. Aidil Adha. Jadi apa pendapat Maulana mengikut pandangan ulama? Tafadhal. Ya, alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Bila kita cerita tentang hari ni, hari-hari, maka kita tahulah berbagailah kita hari raya ada kan, hari raya, 2 hari raya, kemudian banyak lagi lah hari-hari. Sebenarnya bila kita sebut pada hari tadi, kita nak izharul farah ataupun kita nak mengingatkan satu, seperti contohlah hari Isra Mi'raj. Sebab apa? Sebab kita nak ingatkan umat kepada tarikh tersebut dan peristiwa yang berlaku pada tarikh tersebut. Jadi dapat memperingatkan balik. Begitu juga hari Maulid kan, utama sekali bulan Rabiul Awal. Sebab apa? Sebab kita nak memperingatkan umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam bulan ni. Ya. Jadi bila tibanya tarikh-tarikh besar dalam bulan Islam, maka kita akan buat peringatan. Ini adalah cara ulama-ulama terdahulu bagaimana mereka nak memperingatkan umat Islam kita untuk mengenal balik sejarah kita. Kenapa? Apabila kita kenal sejarah kita, maka jati diri kita akan bangkit ni. Bila kita sebut jati diri kita ni, bila kita tahu akan sejarah kita. Ya. Jadi ini cara untuk kita bangkit, ceritakan balik sejarah-sejarah. Jadi hari-hari yang disambut tadi dia ada dia punya tarikh. Manakala kita boleh tengok
apabila hari-hari tadi dia ada kaitan dengan apa, ialah sumbernya daripada orang musyrikin yang mana dia membesarkan apa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sabit pada Yahudi, ataupun sabit pada Nasara dan sebagainya. Kalau boleh kita elak pasal apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suruh kita khilaf. Boleh kita tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan apa orang menganggap bahawasanya kalau solat ni tak boleh pakai khuf kan, ataupun orang yang berada di hutan dia tak boleh pakai kasut dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu boleh kan. Kemudian Nabi kata khaliful yahud kan, khilaf. Ada satu ketika tu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kan, orang Ansar dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, orang Yahudi ni dia kalau dia bersama dengan orang rumah dengan isteri dia ni, dia takkan buat melalui belakang lah kan. Jadi Nabi kata tak ada masalah, if'alu kan, boleh, isna'u kulla syai'in lan nikah, buat melainkan nikah. Jadi bila sampai berita ni pada orang Yahudi kata tak, orang ini apa yang kita buat semua dia khilaf lah. Jadi Nabi nak bagi tahu pada sahabat, apabila benda kenapa orang Yahudi yang banyak yang sabitkan ahli kitab yang banyak dia menyelewengkan, dia tak bawa pada manhaj yang betul. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu mana yang betul, mana yang tak betul. Dan kebiasaannya orang Yahudi dia tahu pada benda yang betul tapi dia tak nak buat. Jadi sebab itu disuruh dikhilafkan. Sebab itu boleh kita tengok hari-hari yang ada kaitan dengan hari yang disabitkan kepada mereka, maka kita tak perlu nak izharkan farah. Tapi kalau hari tadi tidak ada, ataupun kita kata hari tadi maknanya dia ada kaitan dengan sejarah seperti hari pejuang kita, kenapa kita tak boleh ceritakan? Benda itu tidak ada khilaf dengan Al-Quran, tidak ada khilaf dengan Sunnah. Sebab membangkitkan kita perjuangan kita, tambah lagi kita punya perjuangan kita di Malaysia kita, terutama sekali kita kata jati diri kita apabila umat kan, bangsa kita dapat mengenal agama kita balik, baru dia punya kukuh kejatian diri tu ada. Jadi bila ada datang hari-hari macam ni, maka perlu, ni salah satu untuk cara kita peringatkan mereka. Tapi kalau dikata hari Valentine, jadi kita tahu asal dia daripada mana. Jadi kenapa kita nak sambut? Jadi orang yang ada kaitan tu, dia dengan sebab apa, kita dah ada perlembagaan kita kan, iaitu kita boleh biarkan dia orang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berkaitan dengan kita tak boleh nak caci mereka, kita tak boleh nak mereka dengan cara mereka, untuk cara masih ada cara kita. Hatta Allah SWT pernah beritahu Nabi, wala tasabbil ladina yad'una min dunillah, iaitu bagi tahu pada Nabi dan juga kita, wala tasubul ladina yad'una min dunillah fa yasubbullah adwan bighairi ilm. Orang yang sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh nak caci, nak keji dia. Dia ada cara-cara mereka. Kenapa kalau kita caci keji dia, kita takut nanti dia akan keji kita, caci kita, yang mana dia tak tahu pun, dia tak ada pun pengetahuan yang betul kan? Jadi bila kita lihat berkaitan dengan hari-hari dan tarikh-tarikh yang khusus ini, bagi kita selagi mana tidak ada bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, dan begitu juga tarikh-tarikh Islam yang mana tidak membawa unsur-unsur syirkiyah, kufriyah dan sebagainya, maka tak ada masalah. Cuma kita dahulukanlah untuk yang ada kaitan dengan syiar Islam kita. Masya-Allah. Kalau hari ibu boleh kita, tapi yang dikaitkan pada orang musyrikin, kita tak ambil lah yang itu. Padahal hari ibu kita itu hari-hari. Dia bukan hari yang khusus. Yeah. Tapi hari yang khusus tu mungkin dia dapat peringatkan kita balik, oh hari-hari kita tak ingat dengan ibu kita rupanya. Jadi hari ni dia peringatkan balik, kita dapat ingat ibu kita, time tu lah kita dapat telefon balik tanya keadaan ibu kita. Macam tu kadang-kadang kita ni ada orang peringatkan kita. Tambah lagi Allah SWT bagi tahu orang yang beriman ni dia kena peringat sentiasa. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Orang beriman ni kena ingat sentiasa. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya yang banyak bagi manfaat ni pada orang yang beriman.
Jadi tak bagi tahu pada manfaat pada orang kafir, pada orang munafik memang tak suka nak ambil manfaat, tapi orang yang beriman dia suka. Bila dengar je, oh Masya Allah, oh ini peringatan untuk saya, ini Masya Allah peringatan untuk saya dan sebagainya lah. Berkaitan yang lanjut, boleh Dr. Aiman ada lebih banyak pencerahan. Ini intro betul backup dia kena ada. Ini betul-betul resam ulama ni. Dia berkongsi jawapan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ramai ulama-ulama di tanah Melayu ni, di Malaysia ni khususnya sifat begini. Tidak, amin. Orang kata apa, tidak makan seorang. Dia je nak jawab. Semuanya dia je nak kongsi-kongsi. Subhanallah. Kalau kita ingat zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pun begitu. Kalau ada masalah datang kepada sahabat kata, aku ni tak layak, kamu pergi kepada fulan. Datang jumpa seorang lagi, aku ni tak layak, kau jumpa dengan ni. Subhanallah. Masing-masing berkongsi untuk untuk mendapat saham kasih sayang, tolak ansur, timbang rasa. Tapi hari ni kita lihat ada orang-orang yang seperti menyampaikan ilmu ni seakan-akan dia saja yang tahu. Jadi kita tanya kepada Dr. Aiman Al-Akiti yang bersama dengan kita. Beliau ni saya tengok daripada jauh, walaupun hanya tengok dekat handphone ni, dengar ulama lain tu. Dengar ulama lain. Sebab tu ada pepatah mengatakan, kalau kita duduk depan orang hebat, diam lebih elok. Sebab bila kita bercakap, kita orang tahu kita ni rupanya tak pandai apa pun. Jadi alhamdulillah, Dr. Aiman dah dengar bagaimana kupasan Maulana tentang hari. Adakah hari yang kita kaitkan dengan hari bapa, hari buruh, hari pekerja, hari kebangsaan ini, hatta akhir tahun, sambutan akhir tahun, adakah itu termasuk di antara hadis ataupun perkataan yang disebutkan dengan man tashabbaha biqaumin falaysa minni, falaysa minni wa falaysa minna, fahuwa minhum, fahuwa minhum, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai satu kaum, dia adalah di antara mereka. Maknanya adakah itu kita boleh kaitkan dengan sambut hari-hari ni, dan kemudian bila kita sebut tentang sambut, kita pula akan wish, kita greet dia. Contohnya hari yang dikaitkan dengan hari perayaan, Christmas, hari Natal, Tahun Baru Cina, Deepavali. Adakah orang Islam ini bila duduk, khususnya kita di negara Malaysia ni, kita bersama dengan kaum non-Muslim, kita jumpa dengan Yap Ahloi pula. Kita jumpa dengan Cina, orang Cina, kita kata kongsi facai, kongsi facai. Kemudian kita jumpa dengan India, kita kata Deepavali. Bagaimana pandangan ulama tentang kita wish kepada non-Muslim? Tafadhal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Syahdan dan juga Maulana kita. Ya, ini kalau seperti yang diminta oleh moderator, iaitu pandangan ulama tentang masalah ini, saya macam biasa saya cuba mulakan dengan turas dulu. Setelah itu kita akan masuk dengan aqwal mu'asirin. Dalam pengetahuan saya, kajian saya lah, dalam kajian saya yang saya baca daripada kitab-kitab turas, semampu yang saya baca, perkara yang paling dekat dalam mazhab tradisi, mazhab Syafi'i. Jadi kita bicara dalam konteks mazhab Syafi'i, tidak masuk ke mazhab Hanbali atau lainnya, iaitu tidak ada ibarat yang soreh yang menjelaskan kes memberi tahniah kepada orang yang bukan Islam atau perayaan orang Islam, sama ada tidak disorehkan antara halal dan haramnya secara ilatnya yang lengkap tak. Paling akrab adalah ibarat seperti Imam Khatib Asy-Syarbini, seperti kitab Ad-Darimi dalam kitab Najmul Wahaj, adalah tentang pembahasan takzir.
Jadi bila dia nak bahas takzir, kita tahu takzir ni apa? Suatu hukuman yang diberikan atau dilakukan oleh kerajaan, oleh ulil amri dengan harapan untuk mentertibkan umat Islam atau bagi perkara amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak berada dalam had atau qisas dan lain-lain, maka dia akan masukkan dalam takzir. So ibarat dia adalah tentang wa yu'azzaru man wafaqa al-kuffara fi a'yadihim. Barang apa ditakzir orang yang melakukan apa yang ikut-ikutlah sesuai wafaqa tu buat benda yang sama macam orang kufar dalam perayaan dia. Jadi contoh dia pun ikut pergi gereja, contoh dia ini wa may yumsikul hayyata wa yadkhulun nara, seperti mungkin ibadah golongan Zoroaster ke Majusi ke ataupun lainnya, membawa ular masuk ke api, contoh dia. Wa man qala li dhimmiyin ya hajj, atau orang yang kata kepada kafir dhimmi wahai hajj, oh hajj ni haji. Dia duk katalah orang dhimmi ni sebagai haji. Wa man hanna'ahu bi'idihi. Ini mahal syahid dia lah. Atau orang yang memberi tahniah kepada orang kafir terhadap perayaan orang kafir sendiri. Maksud dia wish lah basically. Wa man samma za'ira quburis salihin hajan, atau orang yang menamakan orang yang berziarah kubur orang-orang soleh haj, sehingga kan memberi persepsi orang yang pergi ziarah kubur soleh dianggap telah haji. Ini pun ditakzir. Wasa'i bin namimati likathrati ifsadiha bainan nas, atau orang yang berjalan membuat batu api lah, sampai merusakkan manusia. Contoh dia infotainment yang duk buat banyak gosip, gaduhkan orang sini orang sana. Ini termasuklah yang dianggap takzir. So dari ibarat ini ada seolah-olah man hanna'ahu bi'idihi, ini seolah-olah haram akhirnya ditakzir. Tapi dia tak soreh, dia masih talmeh lah kita panggil. Maksud masih sindiran yang jauh. Jadi nak kata mansus susah juga. So okay, kalau kita pilih pendapat ini haram dengan ini mungkin boleh, tapi bagi saya tu sebenarnya masih berat kerana dia tak sebut ilat. Kemungkinan kerana fasad yang terjadi kalau dia buat macam tu. Itu yang kita boleh nampak. Tapi menariknya Imam As-Subki rahimahullah disebut dalam kitab Ashbah wa Nadhair dia, qad ulima anna labsa zayyil kuffar, diketahui bahawa sesungguhnya orang yang memakai pakaian tanda-tanda orang kafir, wa zikri kalimati wa zikra kalimati kufri min ghairi ikrahin kufrun, dan juga menyebut kalimah kufur dengan tanpa ada paksaan adalah jatuh kufur. Tapi falau iqtadat maslahatul muslimin ila dhalika washtadat hajatuhum ila man yaf'aluhu falladhi yadhharu annahu yasiru kal ikrah. Tapi kalau dituntut secara maslahat orang mukmin pada perkara tersebut dan sangat-sangat diperlukan ila man yaf'aluhu, kepada orang yang melakukan perkara tersebut, falladhi yadhharu, yang mana nampak zahir bahawa perkara ini boleh dikategorikan sebagai orang yang terpaksa, seperti paksaan. Jadi contoh dia, kita pada hari ini kita boleh kata, Ustaz, bukannya kita nak rayakan Aid, Merry Christmas ke, bukan. Tapi kalau kita ini orang Muslim, hari raya, orang non-Muslim boleh datang, selamat hari raya ya, contoh dia. So kenapa bila Christmas kita hidup ta'ayush di Malaysia ini, takkan kita nak terus, haram, tak boleh kata Merry Christmas. Dia kata, today is our Christmas. Tutup mulut tak boleh. And then akan menyebabkan ada kita panggil kita punya ta'ayush kita tu akan rusak, akan ada khalal. Jadi ini boleh kita masukkan dalam ikrah yang tidak dijatuhkan dalam kekufuran. Bahkan ibarat seterusnya, Imam Subki menceritakan di mana ada umat Islam yang terpaksa pakai dengan pakaian orang kufur, bahkan mengucapkan kalimat kufri dengan alasan demi kepentingan li'ila'i kalimatillah pada setelahnya. Contoh dia, kisah dia tentang Salahuddin Al-Ayyubi yang menghantar jasus, menghantar spy, sehingga spy itu dia terpaksa nampak macam betul-betul orang Kristian, contoh dia. Ini dia bagi contoh. So itu paling dekat secara usul lah, kita panggil secara usul fiqh dalam membahas tentang tahniah ini. Maka lebih mudah bagi saya
kita kembalikan kepada kaedah dalam mazhab Syafi'i, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatwa Kubra Al-Fiqhiyah dia, dia kata bahawa untuk menjatuhkan kufur atau dosa atau tidak dalam kes tasyabuh bil kufar, di Ustaz Ahmad Syadan dah sebut, ini termasuk ke hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum termasuk, maka dia termasuk darinya. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Kubra, dia kata dia ada tiga condition. Iaitu dia kata apa? Falhasilu annahu in fa'ala dhalika biqasdi tashabbuhi bihim fi syi'aril kufri kufrun qat'an. Jadi kalau dia buat perkara tersebut kerana tasyabuh dengan orang yang bukan Islam, dan dia memang niat dia untuk syiarkan kekufuran tersebut atau redha bi kufrihi lah, fahuwa kufrun qat'an, dia jelas kufur. Tapi yang kedua, au fi syiaril aidi ma'a qat'in nazar anil kufri lam yakfur. Tapi tujuan dia nak meriahkan Christmas. Dia nak meriahkan Christmas, nak meriahkan Taipusam, nak meriahkan perayaan-perayaan yang bukan Islam untuk naikkan syiar, tapi dia tak redha lah kekafiran dia. Ini maka lam yakfur walakinnahu ya'thamu. Tapi dia dihukumi dosa lah sebab dia untuk niat dia syiar. Tapi wa in lam yaqsid at-tashabbuha bihim aslan wa ra'san fala syai'a. Jadi dia buat tersebut, dia tak tengok dari segi tasyabuh, dia tak tengok dari segi kekufuran, dia hanya tolerance. Kita panggil tolerance. Ta'ayush. Merry Christmas contoh dia, just for the sake, tapi dia tak adalah menggunakan kalimat yang ni engkau mendapat rahmat ke, engkau akan bukan rahmat di dunia tak apa, tapi dalam erti engkau akan najihun fil jannah, fil jannah, yakni la tadkhulun nar ke apa, dia tak kata macam tu. Dia hanya Merry Christmas, kalau kita tengok terjemahan dia, maybe selamat hari Taipusam tu je, for example. Maka kita boleh larikan kepada kaedah tersebut. Dan lebih-lebih lagi, Syekh Ramadan Al-Buti ada sebut dalam kitab Ma'an Nas, yang ini dia punya kitab kumpulan fatwa-fatwa dia. Dia kata apa, dia ada orang bertanya tentang Merry Christmas dan lain-lain, menghantar kad Christmas, menghantar elektronik yalah kita panggil WhatsApp contoh dia Merry Christmas. Apa jawab dia? La mani'a min tahni'ati ahlil kitab bi afrahihim wa a'yadihim wa ayyati munasibatin minal munasabatil afrah ladaihim wa ta'ziyatihim bi ahzanihim walakin al-muharram huwa an tashtarika ma'ahum fi syai'in min ibadatihim. Jadi keharaman dia mana kalau kita participate dalam perayaan dia. So kita tak participate, macam mereka tidak pergi ke masjid untuk solat Eid seperti kita, maka kita jangan pergi gereja untuk merayakan Christmas mereka, no, but just as a tolerance. Jadi ini contoh Syekh Ramadan Al-Buti dan disebut oleh Syekh Abdullah bin Bayah juga dalam kitab Sina'atul Fatwa, dan ini memang pernah kami tanya terus kepada beliau. Beliau menjelaskan secara usul yang tak jauh beza dengan yang saya explain lah, tapi melalui pandangan mazhab Maliki, dan dia kata falamani'a idzan ayyuhanni'ahum al-fardu al-muslimu awil markas al-islamiyu bihadhil munasabah musyafahatan aw bitaqat ila akhirih. Ini boleh cek dalam tu, dan juga difatwakan oleh Mufti Mesir iaitu Syekh Syauqi Alam. Dia ada nukil pendapat daripada Izzuddin bin Abdissalam yang mana menunjukkan bahawa bertolerans dalam bab ini sebenarnya ada, iaitu inqalahul muslimun lidhimmi ala qasdi ta'zimi dinihim wa 'idihim fa innahu yakfur. Kalau tujuan dia untuk agungkan agama dia, maka jatuh kufur. Tapi wa in lam yaqsid dzalika, maka fala yakfur. Dia kata macam tu. So mungkin ini yang boleh kita tahu batasan kita. Untuk tolerance tak apa, tapi more than that kita kena jagalah. Itu ya, insya-Allah. Masya-Allah. Ahsantum wa barakallahu fikum. Rafa'allahu qadrakum. Alhamdulillah, setelah kita mendengar kupasan dua panel yang bersama dengan kita pada pagi ini, alhamdulillah jam menunjukkan 11:12. Kita, tapi tak apa, alam maya ni orang tengok je. Dia tak ada, tapi nak makan minum memang tak ada lah. Cuma dibangun pergi toilet tak apa, tapi akan dengar insya-Allah. Jadi kita telah mendengar bahagian dalam kita menyambut ataupun kita
bersama bergembira kerana kegembiraan yang ada pada kaum tersebut, kerana kita duduk di dalam satu negara yang khususnya di sana ada bangsa lain, ada kaum lain dan ada agama lain. Kita lihat bagaimana konsep yang Islam letak sebenarnya ada asas dan ada farak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Fadil Dr. Aiman tadi, sebenarnya ulama-ulama yang membicarakan sebentar tadi telah meletakkan garis. Kalau kita perhati betul-betul, ada garis di antara permasalahan tersebut, iaitu pertama sekali iktikad. Apa iktikad kita kepada agama kita dan agama orang lain. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan. Sebab itu kita akan lihat di sana ada hukum fiqh dan ada hukum akidah. Kalau sekiranya dalam hukum fiqh, macam kita pakai pakaian. Hari ni bukan ramai orang pakai jubah. Tapi kalau Maulana dengan Dr. Aiman memang pakai jubah. Saya suka kalau ulama di Maghribi dia pakai jubah yang ada apa tu? Ada topi. Itu apa nama dia, doktor? Burnus. 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 Jadi saya tanya kepada orang yang cakap mengatakan semuanya tak boleh, ini tak boleh. Saya tanya, habis kita pakai kod pergi kerja, pakai kod necktie itu apa hukumnya pula? Adakah maknanya itu pelaksanaan dalam pemakaian? Tapi doktor kata selagi mana dia tidak menyalahi syariat, perkara itu dibolehkan. Lainlah kalau kita pakai seluar pendek, pakai maknanya tidak menutup aurat. Itu bukan wish, itu masalahnya pemakaian. Jadi oleh sebab itu di sana ada garis panduan. Kita nak masuk lagi bab yang ke dalam lagi. Ini bukan dalam penjara, tapi kita nak ceritakan mengenai amalan ziarah kubur. Soalan mudah kepada Maulana. Dalam hari raya memang ada topik ziarah kubur. Kalau puak-puak sebelah sana tu dia dengar je ziarah kubur, tak boleh. Mana boleh ziarah kubur, haram. Ziarah kubur pagi raya. Orang Melayu kita ziarah kubur pagi raya. Jadi tapi sebab PKP ni tak boleh ziarah kubur katanya. Orang Selangor tak boleh ziarah kubur pagi raya. Tapi agaknya sebelum raya boleh kot. Baik. Maulana Wan Tahir, tafadhal. Adakah boleh kita ziarah kubur ni? Pertama, ziarah kubur di pagi raya. Yang kedua, kita ziarah kubur orang yang telah meninggal dunia. Boleh ke tidak? Tafadhal masykurah. Jadi, Alhamdulillah. Ini saya rasa topik yang last kot ya, Ustaz ya? Ya. Round 3. Masya Allah, dia penutup ni dia makin dalam. Dia macam penutup ni dia nak suruh kita ni ingat mati ni. Allah Akbar. Okay. Sebenarnya bila kita masuk dalam bab ziarah kubur ni adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Sebab apa? Dalam satu hadis riwayat daripada Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum 'an ziyaratil qubur fazuruha." Ini hadis ini dalam Muslim disebutkan. Iaitu aku pernah dulu melarang kamu daripada menziarahi kubur, maka hendaklah kamu ziarahnya. Kemudian dalam satu riwayat yang lain disebutkan, "Faman arada an yazura al-qubur falyazur fa innaha tudzakiru bil akhirah." Tudzakiru bil akhirah. Kalau siapa yang nak pergi ziarah kubur, maka ziarahlah. Falyazur iaitu Allah. Maulana? Ada masalah ke?
kita nampaknya inilah dia alam maya ni, dia masalahnya kalau terputus lain tu habis kita, Allahu Akbar. Tapi begitulah juga manusia. Kalau dia terputus lain dia dengan Allah, putuslah hubungan dia dengan Allah SWT. Apa lain kita yang paling wajib kita kena jaga, iaitu al-ibadah, as-salah. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya, sesungguhnya dia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang telah meninggalkan as-salah, maka dia telah menghancurkan agamanya. Jadi kita nampaknya terputus line dengan Maulana. Kita serahkan kepada Dr. Aiman. Tafadhal masykur wa ma'jura Doktor. Tapi doktor kalau ikutkan doktor punya soalan ni lagi apa lagi mendalam lagi, ta'ammuk, kerana doktor ni dia bagaimana kita kata pangkat yang ahlinya lagi kita nak tanya lagi dalam lagi. Kerana doktor ni kira adalah seorang tu bila dia nak menyampaikan apabila dia telah menyampaikan satu statementnya, kemudian adalah ustaz ke tuan guru ke nak bercakap dengannya untuk membidas ataupun berdebat dengannya, mengatakan ini begini, pendapat ulama begini. Lalu ia mengatakan, kamu ada doktor tak? Kamu ada doktor? Kalau tak ada doktor jangan jumpa saya. Masya Allah. Jadi ini ahlinya. Kita nak doktor bertemu doktor. Tapi secara langsung kita sebab dalam ilmu agama ini perlu ada orang yang difak, iaitu memelihara. Kita bukan nak bergaduh, tetapi kita nak menerang. Kita bukannya serang, tapi kita menerang. Kalau orang Melayu kata, asyik 1-0, 2-0, 3-0, takkanlah kita kena kosong ya. Itu main bola lah. Tapi kita nak jawab, adakah dalam Islam ni mengatakan kepada kita dalam menziarahi kubur tu ada adab-adabnya, ada cara-caranya. Ada di antara orang Melayu kita datang bawa air mawar, bawa air putih, air mineral untuk disiram. Kalau orang tua dulu dicampurkan dengan daun pandan, dicampurkan dengan bunga-bunga, lalu diletakkan di atas kubur tersebut. Kalau ikutkan pada amalan ulama di Hadramaut, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya kata bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka berada di hadapan kubur orang-orang yang tersebut, khususnya para wali, para ulama-ulama terdahulu. Maka mereka pun berdoa, tapi doa bahasa Arab tu seakan-akan berlagu. Jadi kita nak dengar daripada Al-Fadil Dr. Aiman untuk mengupas tentang jawapan tersebut. Tafadhal masykurah ma'jurah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah qadiyah ziaratil kubur, insya-Allah tadi Ustaz Maulana Wan Tahir dah jelaskan bahawa ini termasuk af'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kalau saya nak kata, kita di Malaysia ini telah dipesongkan selama 10, 20, 30 tahun ini memberi persepsi kononnya ziarah kubur ni benda yang keji, bid'ah, benda yang syirik, benda yang sembah kubur dan lain-lain, na'uzubillah min zalik. Walhal amalan menziarahi kubur ni dah dimansuskan, dah disebutkan di dalam banyak kitab-kitab dalam berbagai mazhab. Ini mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, bahkan Hambali sekalipun. Ini yang perlu saya sebut pertama. So, maka kita kena tahu Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia sebut bahawa kenapa orang pergi ziarah kubur? Kerana kalau kubur itu kubur wali, maka dia untuk tabarruk. Dia sebut macam tu. Akan tetapi kalau dia ini pergi kubur mak bapak dia atau kubur kepada orang orang just lalu di tepi kubur, contoh dia berziarah dengan tujuan untuk dia ingat pada kematian. Dia kata macam tu. Ini disebut oleh Imam Ghazali. Lalu macam mana Ustaz
Kenapa kita tak tuduh? Kita duk tengok orang Melayu ni duk datang bawa air, bawa bunga, bawa daun pandan letak. Rasul tak pernah ada daun pandan dekat Madinah. Mana dalil dia? Dia bawa lah, dia kata macam. Ya. Maka hadirin hadirah hafizakumullah, kita kena faham bahawa setiap hukum ini ada yang halal, haram atau sunat, makruh, ada li zatihi, ada li ghairihi. Ilat hukum tu. Kalau kita belajar usul fiqh, kita kena tengok ilat dia. So, jangan tengok praktik tu tapi melihat kenapa dia buat tu, apa ilat dia. Kalau orang awam, kita jangan hukum lah, sebab orang awam, mana dia tahu? Yang ni orang awam al-amila mazhabalah. Itu kaedah dia. Tapi kita tengok ulama. Apabila ulama buat macam tu macam mana? Lebih-lebih lagi ulama yang ada di Hadramaut. Sebenarnya jangan ingat hanya di Hadramaut. Kalau hadirin wa hadirat pergi hatta ke Maghribil Al-Aqsa. Al-Maghrib Al-Aqsa. Morocco yang paling timur. Paling barat, di makau-makau wali yang ada di sana. Dan amalan ini bukan 100 tahun, 200 tahun. Tapi lebih dari 600 tahun dah ada. Juga sama menghias dengan bunganya, dengan bau rawaih, tatayyub, dengan wangian-wangian dan lain-lain. Lebih-lebih lagi ma'ul wardi. Maka rupanya imam, salah seorang ulama Melayu, tu yang saya paling suka, kita nukil ulama Melayu kerana kita kata nak jati diri kan. Inilah dia. Kita di Malaysia, di Nusantara, kita patut kembali kepada ulama Nusantara, ulama alam Melayu. Syekh Nawawi Al-Jawi, guru kepada ulama-ulama Melayu sekalian. Tak kisah Indonesia ke Malaysia ke Thailand ke mana-mana, semua rata-rata menjadikan Imam Nawawi ini seperti Imam An-Nawawi Al-Thani. Seperti kata Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. So apa dia kata dalam kitab Nihayatuz Zain? Wa yundabu rashul qabri bima'in baridin tafa'ulan bi burudatil muddaji. Wala ba'sa biqalilin min ma'il wardi li'annal malaikata tuhibbul raihata at-tayyibah. Ini dia kata. Jadi apa? Disunatkan untuk merenjis kubur dengan air yang sejuk tafa'ulan. Kita ambil tabaruk. Tafa'ul tu macam tabaruk lah. Dengan kesujukan orang yang sedang tidur kat bawah tu lah. Kan? Wala ba'sa, dan tak ada masalah dengan sedikit daripada air bunga, ma'il wardi, air mawar lah maksud dia. Li'annal malaikata, kerana malaikat tuhibbur raihatal tayyibah. Kerana malaikat tu suka dengan bau yang wangi. Jadi dari ini kita boleh dapat faham bahawa ilat kenapa kita bawa air bunga tadi, daun pandan. Kalau kat Malaysia mungkin tak ada air bunga, dia bawa lah daun pandan. Sebab kadang bunga kat Malaysia tak keluar bau. Ada warna je, contoh dia. Maka daun pandan ni jelas ada bau, adalah kerana ilat dia raihah at-tayyibah tadi. Lalu disebut di dalam kitab Sahih Bukhari juga ada sebut, tapi saya ingin lebih spesifik dari dalam kitab Nailul Autar, iaitu menukilkan daripada Ja'far bin Muhammad an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annahu sallallahu alaihi wasallam, iaitu rasya ala qabri ibnihi Ibrahim wa wada'a alaihi hasba. Contoh dia. Jadi dia merenjis kubur anak dia Ibrahim. Contoh dia. Merenjis. Jadi ini adalah tanda bahawa perkara yang adat yang orang kata ni bukan sebenarnya adat, tapi juga adat yang diwarisi oleh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah masalah bawa air bunga dan pandan di kubur. So dapat pahala ke tak? Okey, mungkin pahala secara fidatihi kita mungkin tak kata tak, tapi kerana tatabuk ni, kerana itba'ur Rasulullah SAW, maka kita mendapat pahala itba', dan sebab itulah Syekh Nawawi Al-Jawi menggunakan perkataan yundabu. Apakah yundabu dalam usul fiqh? Ma yusabu bi fi'lihi wa la yu'aqabu bi tarkihi. Kalau datang tak bawa apa-apa, cukup baca Yasin, baca apa, cukup, insya-Allah dapat. Kalau dia bawa, lagi bagus, tak ada masalah. Itu yang kita kena faham. Lalu soalan yang Ustaz Ahmad Syadan sebutkan, insya-Allah habis ni, insya-Allah Maulana Wan Tahir kena sambung lah, kena habiskan tadi, insya-Allah. Maaf terputus tadi, tapi tak apa, saya dah lanjut, saya habiskan dulu. Okey, masalah bacaan Al-Quran tadi di Hadramaut, orang baca Al-Quran di kubur. Ini saya nak bagi tahu Ustaz Ahmad Syadan, bukan hanya Hadramaut. Ini minal Maghribil Aqsa ilal Masyriqil Aqsa. Kalau di kubur orang pergi baca Al-Quran. Bahkan Imam As-Suyuti rahimahullah, dia ada karang kitab nama dia Syarhus Sudur bi syarhi
halil maut wal kubur. Ni Masya kitab Allah. dia lah, saya ada kitab dia. Dia akhirnya kata ni. Doktor Ya. Jamil, Ya. doktor, dia pertama sekali yang kena serang tu kebanyakannya dari ke Hadramaut. Itu yang doktor punya penjelasan min masyriq ila maghrib. Baru tahu jawapannya. Jadi saya tak tahu kenapa yang diserang hanya Hadramaut. Kalau pergi ke Mesir lebih banyak lagi makam dia. Lebih besar lagi. Tak payah pergi Mesir. Pergi ke Tunis, pergi ke Algeria sampai ke Maghribi. Maghribi ni nanti saya akan baca kitab lah, senang. Jadi bukti biar wasaik. Jadi ini Imam Suyuti dia sebut wa ammal qira'atu 'alal qabri, iaitu fajazama bimasyru'iyatiha ashabuna wa ghairuhum. Jadi apa, ashabuna mazhab Syafi'i dan selainnya menjazmkan dengan disyariatnya untuk membaca Al-Quran di kubur. Qala Az-Za'farani sa'altu Syafi'iyya rahimahullah anil qira'ati indal qabri faqala la ba'sa bihi. Jawab Imam Syafi'i ketika ditanya membaca Al-Quran di sebelah kubur, apa dia jawab? La ba'sa bihi. Wa qala An-Nawawi rahimahullah fi syarhil muhadzab yustahabbu li za'iril kuburi ay yaqra'a ma tayassara minal Quran. Iaitu apa? Imam Nawawi sebut dalam syarah muhadzab, disunatkan bagi orang yang menziarahi kubur, iaitu apa? Ay yaqra'a, untuk membaca ma tayassara minal Quran, apa yang pendek daripada Al-Quran. Wa yad'u lahum, dan mendoakan kepada mereka akibah setelah membaca Al-Quran. Nassa alaihi asy-Syafi'i, yang mana Imam Nawawi sebut ini telah dinaskan oleh Imam Syafi'i, wattafaqa alaihi al-ashab, iaitu ashab mazhab Syafi'i juga ittifaq perkara tersebut. Wa zada fi mawdi'in akhar wa in khatamul Qur'ana alal qabri kana afdal. Nak baca seluruh Quran maka lebih afdal. Sebab itu kita tengok kalau kita baca dalam kitab Tabaqat, biasa ulama, contoh dia baca Salwatul Anfas, ulama Syekh Ja'far Al-Kattani menceritakan bagaimana pelajar-pelajar di Madrasah Safarin, At-Tarin, di Masjid Qarawin tu pergi ke makam Maulai Idris dan lain-lain, mereka mengkhatamkan Sahih Bukhari, mengkhatamkan Al-Quran dan lain-lain di kubur. Itu contoh dia. Ini sebagai contoh dia. Lalu Ustaz, tadi Ustaz Ahmad tanya macam mana baca Yasin. Baca Yasin ni tak pernah orang buat, Rasul tak pernah sebut. Saya sebut dalam kitab yang sama, qala Al-Qurtubi fi hadisin, iaitu ada fi hadisi, dalam satu hadis Imam Qurtubi berkata iqra'u ala mautakum Yasin. Hadis yang mana diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud. Menurut sebahagian ulama yang menganggap hadis ini dhaif, tapi kita kena tahu hadis dhaif ini tidak ada masalah kerana dia bahagian daripada fadailul amal. Kita tak kata kena baca Yasin, selain Yasin ditolak. Tak. Dia sebut tayassara minal Quran, atau seluruh Quran, kalau nak baca Yasin pun tak ada masalah. Itu je. Hadza yahtamilu an takuna hadhihi al-qira'ah indal mayt fi hali mautihi wa yahtamilu an takuna inda qabrihi. Qultu wa bil awwali qala al-jumhur kama taqaddama fi awwali kitab wa bi tsani qala Ibnu al-Wahid al-Maqdisi. Maksud dia apa? Hadis ini, bacakanlah kepada orang yang telah mati di kalangan kamu Yasin, boleh memiliki makna membaca ketika mayit, di sisi mayit ketika dia nak meninggal dunia. Jadi sebelum dia meninggal dunia, atau ketika dia dah mati tapi sebelah mayit kita baca Yasin. Atau boleh memiliki makna kedua, iaitu baca di sebelah kubur dia. Aku berkata pendapat yang pertama adalah jumhur, seperti yang dia dah sebutkan ke awal kitab. Yang pendapat kedua adalah Ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi dalam juz yang mana taqaddama al-isyaratu ilahi, yang dia dah bahaskan. Wa bi ta'mimi fi halaini qala al-Muhib At-Tabari, yang mengumumkan dua-dua, boleh pakai yang pertama, boleh pakai yang kedua, adalah pendapat Imam At-Tabari min mutaakhiri ashabina. Kerana apa? Imam At-Tabari termasuk di kalangan ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i, dan juga dia sebut tentang membaca Qul Huwallahu Ahad dan lain-lain. Jadi ini adalah tentang membaca Yasin. Membaca Yasin di kubur. Dan yang menariknya, Syekh Ja'far Al-Kattani, dia karang kitab nama dia Salwatul Anfas, dia menyebut tentang ulama besar, iaitu Syekh Al-Alama As-Sufi Abul A'la Sayyidi Idris bin Muhammad Al-Manjari. Dia menaskan man arada ayyuqarribahu waliyyun min awliya'illahi ta'ala falyaqra qul huwallahu ahad alfa marrah di kubur. Dia sebut macam tu. Dia sebut baca 1000 kali untuk mendekatkan diri dia dengan para wali, sampai macam tu.
Lalu tadi Ustaz Ahmad Syahdan tanya pula, Ustaz, macam mana kami kalau kat sana tu ada yang doa munajat kepada Allah sampai ada yang mendekati berqasidah di kubur. Ini pernah terjadi di Perak. Orang yang tidak faham tentang hukum hakam kubur, dia tengok orang berqasidah di kubur, dia terus anggap, oh ini syirik, ini memang jelas-jelas menyalahi ahli sunnah wal jamaah, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, kafir dan lain-lain. Na'udzubillah min zalik lah, penyembah kubur, menuduh macam-macam. Jadi cuba kita rujuk dalam sebuah kitab, dalam kitab Salwatul Anfas, wa mimma yuqalu aidan wa dzakaru asy-syekh Zarruq, Syekh Ahmad Zarruq. Jadi saya heran, kadang-kadang ada orang tu dia tak adalah terpengaruh dengan kelompok Wahabi ni, tapi dia claim lah dia tak terpengaruh. Dia pun mengajarlah kitab-kitab, contoh dia Syekh Ahmad Zarruq Qawaidut Tasawuf, contohnya nak membersihkan tasawuf. Tapi dia tak baca habis kitab Syekh Ahmad Zarruq. Syekh Ahmad Zarruq disebut di akhirin nasihah, dalam satu kitab nama dia Nasihah Syekh Ahmad Zarruq, wa mimma yuqalu aidan, iaitu di kubur, ini adalah mimma yuqalu minasy-syi'ri lada ziyaratil awliya, iaitu apa yang kita baca ketika kita menziarah awliya ni maksud dia maqam wali lah. Ya ibadal ilahi inna ubaidan, dia kata la dha min ajlikum ila akhirih, maksud faqbaluhu bi fadlikum warhamuhu washfa'u fihi lil ilahil ali. Ini syair. So ini qasidah syair. Syair apa qasidah lah. Nak bunyi lagu mana, terserah lah lagu mana. Lalu termasuk wa mimma yuqalu minasy-syi'ri inda ziyaratil awliya wa huwa min nazmi al-faqih al-alama as-sufi Abi Muhammad Sayyidi Abdussalam bin Hamdun Jasus rahimahullah. Awliyaul ilahi inni maridun wad dawa'u ladaykum wasyifa'u. Antumul babu wal ilahul karimu. Man atakum lahul muna wal hana'u. Awliya Tuhan, awliya Allah, berarti mereka lah ni para wali ni. Inni maridun, aku sakit. Wadawa'u, obat ladaikum ada di sisi kalian. Wasyifa'u, dan juga ubat dia lah. Wa antumul babu, engkau lah pintu. Wal ilahu karimun, dan Tuhan ini yang maha mulia. Man atakum, barang siapa yang datang kepada engkau, lahul muna, dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Wal hana'u, dan mendapatkan kebahagiaan. Ini disebut oleh ulama dalam kitab-kitab mereka. So, kalaupun merasa macam pelik kerana tak pernah lihat, kita jangan terus tuduh. Ini yang saya ajarkan. Kita jangan terus tuduh, kita baca, kita kaji dulu, dan baru boleh kita komentar. So, saya sedih lebih-lebih lagi orang-orang yang kononnya memiliki nama sebagai otoriti, tapi mereka tidak baca kitab. Ini masalah paling besar. So, jadi jangan hanya bila dekat kubur orang berqasidah terus dituduh sebagai kuburiun. Ini adalah syair yang ulama sebut. Ulama sebut. Kalaupun saya berpendapat berbeza, kita kena berlapang dada kerana berbeza. Kalau memilih jalan tersebut, maka berlapang dada, masalah khilaf tidak boleh ingkar sampai mengkafirkan, mengsyirikkan, mengkuburikan. Itu jangan sampai keluar dari ahli sunnah wal jamaah pun, jangan. Kita anggap ini khilaf. Terakhir sebelum saya tutup dan serahkan kepada Maulana Wan Tahir, salah satu isu di kubur adalah tentang at-tamassuh bil kubur. Jadi ada satu video, ni saya terpaksa sebut nama, iaitu Al-Arifi, kalau tak salah, Al-Arifi atau Irifi saya nama dia, saya lupa, orang ulama Saudi lah. Dia kononnya dia waktu tu ditarim, dia rakam and then dia hentam lah. Seorang pelajar yang pelajar Indonesia yang memang mungkin baru, yang dia nak cakap Arab pun tak fasih. Lepas tu dia blackmail, contoh dia, inilah kekejian orang pergi kubur ni, kuburiun. Dia nak buat macam tu. So, na'udzubillah min zalik. Ini bukan akhlak yang baik. Kalau nak tahu hukum, pergi jumpa alim, bukan jumpa pelajar, jangan jumpa santri. Jumpa alim, dia ada jawab. So, salah satu isu dia adalah at-tamassuh bil kubur. So, ini macam mana? Imam ulama besar di Hadramaut, iaitu Mufti Tarim, iaitu dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, dia sebut kitab, dia ada satu bab tentang at-tamassuh bil kubur. Qala al-Imam Ahmad, la ba'sa bihi, dia sebut. La ba'sa bihi, tak ada masalah. Qala at-Tabari, yajuzu alaihi, diperbolehkan perkara itu. Wa alaihi amalul ulama was salihin. Ini adalah amalan ulama dan para saleh. Wa qala an-Nawawi, yukrahu ilsaqul dhahri wal batni bi jidaril qabri. Iaitu dimakruhkan meletakkan dada, zahar, badan, perut di kubur, di jidaril qabri, wa mas'u wa takbilihi. Dia kata ini makruh.
Qala Ibnu Hajar illa in ghalabahu adabun wal halu. Jadi kalau dia dah memang dia memang cinta dengan wali tersebut atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia buat tak boleh kontrol lah, maka hukum dia tak ada masalah. Sampai ruwiya diriwayatkan anna Bilalan radhiyallahu anhu lamma zara al-Mustafa ja'ala yabti wa yumarrihu wajhahu ala al-qabr syarif. Jadi Bilal bila dia kan rindu, dia dekat Damaskus, dia rindu Rasulullah SAW, maka dia lari pergi ke Madinah. Dia sampai kat Madinah, sampai dia nangis dan mengusap-usap wajah dia macam inilah. Alal qabri asy-syarif, di kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu rindu dia. So, kalau Bilal dah buat, dan ini diriwayatkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. So kenapa kita pada hari ini nak mempertikaikan, nak mengkafirkan, nak mengkuburikan, nak mencaci maki orang yang pergi kubur? So at least kita berlapang dada, kalau selagi dia masih membaca Fatihah dan lain-lain menunjukkan dia ada tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau melainkan dia datang duk bawa topong ke apa ke, lepas tu dia sujud dekat kubur ke, itu bab lain lah. Kita kena ajar dia, bagi tunjuk jalan yang betul. Tapi di Malaysia alhamdulillah selama saya nyawa di kandung badan, belum pernah menemukan perkara yang jelas-jelas dapat membawa kesyirikan. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Masya-Allah. Ajar sikit. Itu tutup tu. Maulana, tadi kita terputus Maulana. Sekarang Maulana sambung tentang ziarah kubur tadi yang Maulana akhirkan dengan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menziarahi kubur, pergilah ziarah kubur, kerana menziarahi kubur itu untuk mengingati hari akhirat. Fadal mensyukur. Allahu akbar. Saya rasa Dr. Aiman dah habis lah tu. Dah lepas lah. Patutnya itu saya. Afwan. Masya Allah. Jadi bila sebut tentang ziarah kubur, kita tahu dah, Masya Allah, ziarah kubur maknanya khusus sudah lepas dah, saya bawa balik pada umum balik. Ziarah kubur tu alhamdulillah memang kita tahu Nabi SAW suruh. Kenapa? Dia boleh memperingatkan kita kepada akhirat. Dalam satu riwayat disebutkan boleh memperingatkan kita kepada mati. Jadi maknanya ada nasihat di situ untuk kita pergi ziarah kubur. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu bila lalu kat kubur, dia nangis-nangis. Dia nangis-nangis hingga basah janggut dia. Bila orang tanya pada dia, kenapa tuan lalu dekat sini nangis begitu teruk sangat, tempat lain tak ada sangat. Lepas tu dibagi tahu bahawasanya inilah tempat persinggahan kita yang pertama, kubur ni. Kalau kita sangkut dekat sini, maka sangkutlah selepas ni. Kalau kita berjaya dekat sini, insya-Allah kita akan berjaya pada alam seterusnya. Jadi dan kita tengok Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah bagi tahu bahawasanya kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu malam Aisyah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ramai, dia punya isteri kita Ummahatul Mukminin, ibu kita. Yakhruju min akhiril lail, antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan keluar dekat akhir daripada malam hari ke Baqi'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan duduk dekat Baqi', dia akan menghala ke kawasan perkuburan Baqi' itu. Nabi akan sebut assalamualaikum dar qaumun mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun wa insyaallahu bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli al-Baqi' al-gharqad. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi bila kita lihat dekat sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh katakan, Aisyah kata perkataan kullama kana lailatuha menunjukkan banyaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah kubur. Antara apa yang Nabi buat dalam ziarah kubur, Nabi akan bagi salam. Tahulah bahawa dengan salam ni, kebiasaan salam ni menunjukkan kepada orang yang kita akan orang kata bila bagi salam dia ada jawab salam. Cuma dekat situ kita tahu bahawa seorang yang dalam kubur ni dia hidup, dia tak mati sebagaimana sangkaan orang-orang yang tak faham. Mana bila kita tahu kat situ bagaimana jawapannya, adakah kita nak tahu bahawasanya jawapan tadi Waalaikumsalam, jawab
telinga kita kena dengar bahawa kita nak kata dia hidup. Tidak, itu dia dah masuk satu fasa, iaitu satu alam dipanggil alam barzakh. Dia hidup di alam barzakh. Maka alam barzakh sifatnya dia pendinding bagi dunia. Jadi bila kita cakap dia dengar, tapi dia nak balas kita tak dengar dah, pasal kita duduk dalam alam dunia. Alam dunia ni alam taklifi, kita memerlukan sesuatu. Hatta kita hidup kita perlukan makan minum, tapi mereka di alam barzakh mereka tak perlu lagi makan minum untuk mereka hidup. Mereka luar daripada alam taklifi. Mereka dapat dengar apa yang kita cakap, tapi mereka tidak nak boleh sampaikan kepada kita. Kan? Mereka duduk di alam. Jadi sebab itu Nabi SAW bagi salam pada mereka. Nabi bagi salam, kemudian Nabi bagi tahu, ya kami akan menyusul kamu. Kemudian Nabi doa lagi untuk mereka. Tahulah bahawasanya dengan doa orang Muslim ni boleh sampai dipanggil Isra'il Thawab. Maksudnya, boleh tak kita sampaikan pahala kepada si mati? Boleh. Sebab itu Nabi SAW sendiri ajar, bila kamu pergi dekat kubur, kamu kena doa untuk ahli kubur. Dan apa antara doa dia? Doalah maghfirah untuk dia. Ini antara yang Allah SWT cerita tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam Al-Quran. Dan yaqulun rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mereka sahabat-sahabat ni sentiasa doakan kepada sahabat-sahabat mereka yang telah pergi di kalangan orang yang beriman. Ya Allah, ampunkanlah mereka, ya Allah. Jadi hari ni kita menafikan bahawasanya doa kita ni tertolak kan, dan sebagainya, tak boleh sampai kepada orang kubur. Ini satu fahaman yang salah dan terus bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bila kita lihat pada hari boleh tak pada hari raya ni sudah tentulah pasal apa, di samping kita izharul farah, maka kita kena ingat juga orang-orang yang telah pergi. Nabi SAW pernah bagi tahu dalam satu hadis daripada Muhammad bin Nu'man, yang mana beliau merafakkan hadis kepada Nabi SAW, man zara qabra abawahi aw ahadahuma fi kulli jum'ah ghufira lahu wa kutiba birran. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman secara mursal. Jadi siapa yang menziarahi kubur kedua ibu bapanya ataupun salah satu daripada keduanya, ibu ke bapa ke, pada tiap-tiap hari Jumaat. Hari Jumaat ini merupakan hari raya kita umat Islam dalam satu minggu. Kalau orang Yahudi, dia punya hari seronok dia macam hari raya dalam minggu lah, hari Sabtu. Kalau orang Kristian hari Ahad. Tapi kalau bagi kita umat Islam pada hari Jumaat. Dalam hari Jumaat ada satu hadis Nabi SAW sebut, siapa yang pergi ziarah kubur kedua bapanya ataupun salah seorang pada tiap-tiap hari Jumaat akan diampunkan. Kenapa hari Jumaat ni merupakan hari yang kita seronok? Apatah lagi bila kita datangnya pada hari raya kan? Ini antara yang kita dalam keseronokan kita jangan lupa kan, kepada ibu bapa kita. Begitu juga orang-orang yang terdahulu daripada kita. Maka mereka ini yang perlu kita doakan. Doakan kepada mereka. Kemudian kalau kita pergi pada kubur ulama ataupun awliya, maka dengan situ kita doa tawassul dengan mereka. Dengan tawassul dengan mereka tadi kita minta Allah Subhanahu wa taala dengan berkatnya orang yang ada dalam kubur ni, Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalah kita ataupun bantu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita lihat bab ziarah kubur ni, sebenarnya di kalangan orang Islam kita secara umum sekali, sebenarnya tidak ada masalah kan. Melainkan ada orang yang ada penyakit dalam hatinya, memang kita tak boleh nak ubati penyakit tadi. Kenapa? Orang yang ada penyakit dia fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Jadi orang yang ada sakit maka akan tambah sakitnya. Nak buat macam mana? Jadi kita tak boleh nak buat. Melainkan kita kena doa lah pada mereka. Mungkin ada hidayat pada mereka, Allah beri faham pada mereka, mereka tahulah kan apa keagungan kan, kemuliaan, sehingga Nabi SAW kan sehingga bila kita tengok satu ketika Aisyah radhiyallahu anha cari Nabi mana pada malam, iaitu dikatakan satu riwayat disebutkan tentang malam Syaban, betul tak? Lailatul nisfu Syaban. Jadi cari-cari Nabi ada, rupanya ada dekat Baqi'.
Jadi Nabi tetap akan ingat kepada orang yang ada dalam kubur. Kan? Dan Allah Nabi sentiasa doa untuk mereka. Begitu juga pada hari ini, bukan sahaja doa yang kita kata dalam solat kita ataupun dalam bila kita buat tahlil dan sebagainya baru kita doa, tidak. Bahkan bila kita lalu dekat kubur pun Nabi ajar supaya doa terus untuk mereka. Ya. Jadi masya-Allah, ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Itu wasallam. Imam Nawawi dia bagi tahu doktor tadi dah sebut dah, iaitu petikan daripada kitab Syarah Muhazzab. Saya petik daripada kitab Al-Azkar, iaitu berkaitan dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut, ditulis dekat situ, disunatkan bagi orang yang menziarahi kubur memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Kita dah tahu dah apa doktor pun dah bentang tadi, bacaan Al-Quran sampai kepada si mayit yang ada dalam kubur. Jadi ini perkataan Imam Nawawi, bahkan al-iktsar min qiraatil Quran, memperbanyakkan bacaan Al-Quran disebutkan dalam kitab Al-Azkar. Bukan saja Al-Quran, pembanyakkan Al-Quran, zikir, banyakkan doa li ahli tilkal maqbarah, bagi orang ahli penduduk ataupun orang yang ada di dalam kubur tersebut. Wasairil mauta wal muslimin. Kemudian wa yustahabbu al-iktsaru min az-ziyarah wa an yakthar al-wuquf 'inda quburi ahli al-khair wal fadl. Kita kena perbanyakkan ziarah kubur ini. Kenapa? Orang yang ziarah kubur hati dia tak mati. Hati dia lembut. Dia dapat ingat pada mati, dia dapat ingat pada akhirat. Sebab itu bila kita tengok orang yang tak suka ziarah kubur ni, kita tengok hati dia keras sikit. Sebab itu macam mana dengan orang ni, kita kata tengok susah sangat ziarah kubur senang, suruh hati dia lembut. Kami dulu waktu saya belajar di India dulu, petang-petang guru kami kata apa, kamu pergi tajawul, pergi jaulah. Jaulah kami kat mana? Dekat kawasan kubur. Kami akan lalu kubur-kubur masyaikh tadi, kami akan berhenti, ada yang kami isradul thawab. Kalau kami ada masalah, waktu tu kami ada tawassul, minta ya Allah mudahkan. Ini bertepatan dengan apa yang dibuat oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i satu ketika dia ada satu masalah susah sangat, tak apa nak selesai. Dia pergi dekat kubur Imam Abu Hanifah, dia doa dekat situ. Dia tawassulnya, maka kat situ Allah Subhanahu wa ta'ala selesaikan masalah dia. Jadi kalau kita kata kita ni mazhab Syafi'i, kita tengok Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi kita kena faham lah, maksud bila kita tawassul dekat kubur, sama ada kita isradul thawab ataupun kita minta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan melalui perantaraan orang ni, kita tidak minta orang yang dalam kubur, kita minta dengan Allah. Tapi oleh kerana maqam dia, Allah SWT kasih pada dia, Allah SWT cinta. Apatah lagi Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling afdal sekali, bahkan lebih afdal daripada para malaikat. Allah SWT bila sebut je nama Nabi SAW, sejuk murkaan Allah SWT. Jadi bila kita lihat dekat sini, ini adalah dipanggil da'bus salihin. Kita tak lupa. Sebab itulah bila kita tengok Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bagi tahu siapa yang hendak mengikuti cara, maka falyastamni bimman mata. Siapa yang nak mengikuti cara yang terbaik lah dalam kehidupan, nak contoh follow, maka ikutlah follow orang yang telah terdahulu, yang dah pergi, iaitu para sahabat. Para sahabat lah orang yang terbaik dan mereka telah pergi. Orang yang hidup ni, ada setengah orang kata apa, kalau kita nak tawassul dengan orang hidup je, orang mati mana boleh tawassul. Jadi ulama banyak ambil daripada hadis daripada Abdullah bin Mas'ud ni, kata apa? Orang yang hidup ni tak aman lagi. Kita tak tahu perakhiran hidup dia. Macam mana kita nak tawassul dengan dia? Tapi kalau orang yang dah mati, jadi kita dah tahu dia ni memang pasti dia orang yang diridai oleh Allah SWT. Dia orang yang mati dalam keadaan syahid. Dia orang mati dalam keadaan dia ni wali Allah. Dia orang yang mati dalam orang yang kasih Allah. Seperti Nabi, para sahabat, para tabi'in, para awliya Allah. Mereka ni orang-orang yang kita pasti mati mereka dengan baik. Kita sekarang ni kita hidup. Jadi tuan-tuan, bila kita lihat dekat sini, hukum ziarah kubur ni Masya Allah bertepatan dengan bukan saja kita akidah ahli sunnah wal jamaah secara khususnya, bahkan semua aqidatul muslimin kita kata. Sebenarnya semua orang Islam kena wajib kat atas ni. Jadi kita kembalilah kepada bila kita sebut bab ziarah kubur ni, alhamdulillah, cuma kita kata ialah kalau setahun sekali setahun sekali tu alhamdulillah lah, daripada tak pergi langsung. Tapi yang terbaik kerapkanlah. Lepas ni jangan tunggu raya je,
kita nak pergi ziarah kubur kan. Lepas ni kita kena banyakkan lah. Untuk apa? Untuk kita pergi ziarah kubur untuk apa? Yang pertama sekali ingat kita, untuk lembutkan hati kita, untuk ingat kita pada akhirat, untuk ingat kita pada saudara-saudara kita yang telah pergi. And mereka ni perlukan doa. Dalam satu hadis sebutkan tentang mereka ni seperti apa? Kayu ranting yang terhanyut di mana? Di sungai, di air yang mengalir. Tunggu siapa yang datang untuk selamatkan, iaitu dengan bacaan-bacaan dan doa-doa yang sampai kepada mereka. Jadi saya rasa apa yang umum saya tarik balik. Yang khusus doktor dah bahaskan tadi. Masya-Allah, cantik. Cantik, masya-Allah. Cantik. Lebih lengkap. Maulana sebut lebih lengkap mansus dan qawi. Hujjah balighah. Alhamdulillah, gabungan yang mantap, insya-Allah. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah hari ini dapatlah berhadapan dengan Ustaz Mat Syahdan dan Allah tak pernah berjumpa pun, apa orang kata apa, berhadapan. Sama, kita pun tak pernah jumpa. Mudah-mudahan kita bertemu setelah musim PKP nanti. Kita buat apa kata pertemuan mahabbah. Pertemuan silaturahim di antara para pendakwa, para penyebar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hari yang keempat ni kami pihak penganjur daripada program hari ni, iaitu ARG KL dan Selangor, dan juga Ikatan Ilmuan Ahlussunnah wal Jamaah tingkatannya Islami, juga Persatuan Kebajikan An-Nur Malaysia, kebanyakan terdiri daripada Khirij Hadramaut, dan juga Darul Muhibbin, pencetus kepada program forum ini. Alhamdulillah dapat kita bertemu dan bersua sambil kita menyebarkan ilmu agama Allah Subhanahu Taala. Kalau sedikit kepada orang awam, forum yang kami sediakan untuk kalian semua, sebenarnya forum ni dia lebih kepada menjelaskan sesuatu perkara yang terhenti ataupun tersembunyi. Kadang-kadang kita dengar, kita terus simpan. Tapi sebenarnya penjelasannya lebih luas lagi. Penjelasannya lebih besar lagi, lebih dalam lagi. Dan alhamdulillah hari ini kita telah mendalami penjelasan tersebut melalui Dr. Aiman Al-Akiti dan disempurnakan oleh Maulana Wan Tahir. Di sini juga sebenarnya konsep kita nak menggabungkan di antara para pendakwah sebagaimana di dunia kita tahu jumhur Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya ramai. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini adalah penegak dan penerus kepada fahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya, yang berpandukan kepada akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jumlahnya ramai. Bukan hanya di negara Arab, hatta di negara Pakistan. Kita belum letak lagi pendakwah daripada China. China yang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita himpunkan supaya orang awam lihat sebenarnya bukan sekadar sembang-sembang saja, tapi kita nak letak kepada orang awam, audiens kita pada hari ini, melihat doktor, maulana, ustaz, habib, semua bergabung. Kita bukan sembang nak cerita pasal lembutkan hati ataupun tasawuf saja. Hari ini sangka baik, tetapi ilmu yang asas kita lupakan. Jadi alhamdulillah pagi ini dapat kita bertemu dan bersua di forum hari raya, tapi belum raya lagi. Ustaz Ahmad je dah pakai baju raya dengan pakai songkok. Jadi insya-Allah ini sebenarnya nak tunjukkan orang Hadramaut pun, belajar di Hadramaut pun kena kenal jati diri bangsa juga. Jangan takut nak pakai baju Melayu, jangan takut nak pakai songkok. Ini pakaian Melayu kita. Jadi insya-Allah walaupun kita Hadramaut, tapi kita ada Melayu kita. Bak kata pepatah, bak kata keramat daripada Datuk Laksamana Hang Tuah, tidak Melayu hilang di dunia. Jangan berhenti di situ. Tidak Melayu hilang di dunia,
kalau orang Melayu memegang Islam. Jadi Melayu dengan Islam tu kena gabung. Ini tanah Melayu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah pelihara kita semua, Allah pelihara bangsa Melayu, Allah pelihara orang Islam di negara Malaysia ini. Mudah-mudahan Allah berkati perjuangan para pendakwah seperti Dr. Aiman Al-Akiti, Maulana Wan Tahir, Habib Najmuddin, Al-Fadil Syekh Abu Zaki, Maulana Ihsan, Dr. Ustaz Hafiz Soroni, Maulana Lutfi, Profesor Dr. Iskandar yang bersama dengan kita pada hari ini bersama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati, dan kepada seluruh penonton. Ini penonton. Program ni kita tak nak henti di sini. Kita ada niat dua. Yang pertama, kita nak buat roadshow. Kalau boleh kita buat roadshow pemahaman, menyebarkan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya di tanah Melayu, di bumi Nusantara. Kita boleh datangkan pendakwa-pendakwa. Mudah-mudahan Dr. Aiman boleh ikut. Sibuk Dr. Aiman ni. Dan semua yang hadir di sini insya-Allah. Dan yang kedua, kita berusaha, berazam untuk hidupkan TV Ahlussunnah wal Jamaah di Malaysia insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Dan sokonglah kami. Ini semua kita nak tunjukkan. Kami sebenarnya ramai. Bukan sekadar daripada lepasan Hadramaut, lepasan Pakistan pun ada, lepasan universiti tempatan pun ada, lepasan universiti antarabangsa pun ada. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati, dan diakhiri dengan doa yang kita minta doa daripada Dr. Aiman ataupun Maulana. Maulana punya doa. Saya punya doa tak ada Zoom. Allahu Akbar Doktor. Allah. Apa kepasan yang memperhalusi tu, dia doa dia lagi mustajab. Doa Maulana insya-Allah paling berkat. Allahu Akbar. Insya-Allah. Amin. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك هي رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم المساكين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa anak isteri kami ya Allah, dosa atuk nenek kami ya Allah, dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, dosa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa ya Allah, dosa seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat ya Allah. Ya Allah, kami mohon syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon untuk dijauhkan daripada neraka-Mu ya Allah. Kami mohon untuk dijauhkan daripada kemurkaan-Mu ya Allah. Kami mohon keampunan-Mu ya Allah. Kami mohon keafuan-Mu ya Allah. Kemaafan-Mu ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami, ampunkanlah kami ya Allah. Terimalah amal ibadat kami, puasa kami, qiyamul lail kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami hati yang baik ya Allah terhadap seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah amalan kami ya Allah. Apa yang kami muzakarah pada hari ini ya Allah menjadi satu manfaat kepada umat ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ini ya Allah dapat beri manfaat kepada kami di alam sana nanti ya Allah. Kami tidak ada apa-apa ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami ya Allah untuk kami menegakkan agama-Mu ya Allah, untuk menyampaikan apa yang dibawa oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya Allah. Begitu juga para ulama yang mewarisi Nabi ya Allah. Ya Allah, mereka ya Allah orang yang Kau terima ya Allah. Terimalah kami ya Allah. Kami mohon untuk terima kami ya Allah. Segala apa yang kami khidmat ini ya Allah, Kau terimalah kami ya Allah. Sebagaimana ya Allah doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya Allah, setelah mereka membina Kaabah ya Allah, antara sunnah yang mereka lakukan, antara doa yang mereka
mohon daripada-Mu ya Allah supaya diterima ya Allah. Begitu juga kami ingin Kamu menerima kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, apa yang Nabi minta kebaikan untuk umat ini ya Allah, maka itu kami minta ya Allah. Apa yang Nabi minta untuk dijauhkan daripada umat ini ya Allah, maka itu juga kami minta ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Saya selaku moderator yang penuh kekurangan ini, minta maaf atas segala kelemahan, atas segala kesilapan yang tidak sempurna mengendalikan forum kita pada hari ini, khususnya kepada Al-Fadil Maulana Wan Tahir dan juga Dr. Aiman. Kesalahan pada program pada hari ini, dan juga kepada seluruh penonton pada pagi ini, pada hari ini. Di sini kalau lihat di Facebook ada tertera satu akaun. Akaun itu ialah akaun perjalanan dakwah, kegiatan dakwah yang telah dipelopori oleh ARG Kuala Lumpur dan Selangor, disebabkan dengan bantuan insya-Allah perjalanan dakwah lebih lagi. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, kita para pendakwah pun perlu ramai lagi Abdullah bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, insya-Allah. Hadza wabillahi taufik. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri selama ini. Saya minta ampun dan maaf khususnya daripada pihak ARG, pihak Islami, pihak Ittihadun Nur dan pihak Darul Muhibin. Minta maaf atas segala kekurangan kerana kita berakhir program di dalam bulan Ramadan ini untuk forum, dan insya-Allah program ARG yang lain mungkin terus lagi, Islami ada lagi ikut. Jadi saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri selama ini. Insya-Allah kita akhirkan Ramadan dengan penuh pengisian rohani dan juga sedikit tangisan untuk kita mengakhirkan Ramadan, kerana belum tentu Ramadan tahun hadapan kita bertemu, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kemenangan yang kita akan bertemu dengan Syawal adalah kemenangan yang bermakna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita mohon kepada Allah agar kita menang Ramadan dan juga kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada wabak COVID-19 yang melanda di negara Malaysia kita khususnya. Mudah-mudahan Allah angkat musibah tersebut, Allah angkat wabak tersebut dengan adanya kesungguhan dan dengan adanya kesabaran yang ada pada umat Islam di negara Malaysia ini khususnya. Mudah-mudahan Allah pelihara seluruh frontliners, pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan diberikan idea-idea yang bernas untuk memelihara umat Islam, memelihara masyarakat rakyat di Malaysia ini, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.